Hai, Osman Hashim, Aisyah Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha. Ya Allah, Engkaulah baginya segala perkara. Walau azumat, sekalipun ia besar, sekalipun ia susah, sekalipun ia payah, farrijaha, Engkau rungkai ia ya Allah. Bifadli, dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepada Engkau. Wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini sekali lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita. Sama ada kalian suka ataupun tidak, sama ada kalian prepare ataupun tidak, sama ada kalian meletakkan alam ataupun tidak. Tapi inilah yang dikatakan kehendak dan penentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala himpunkan kita setiap pagi dalam hashtag santapan rohani. Supaya apa tuan-tuan? Supaya pada pagi ini kita dapat lagi satu keilhaman, kita dapat lagi satu maklumat, kita dapat lagi satu informasi. Tulis di ruangan komen, kenapa sehingga hari ini solat aku masih lagi tidak khusyuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ataupun kita nak besarkan lagi tuan-tuan, kenapa sehingga hari ini hidup aku, life aku, minda aku masih lagi tidak khusyuk. Betul ke betul? Kadang-kadang kita pergi kerja zahir sahaja, tubuh badannya ada di pejabat, tapi hatinya tak ada. Dah, kita memandu tuan-tuan, tubuh badannya ada, tapi hati ke lain. Dah, kita sedang membaca Al-Quran, sedangkan kita sedang membaca kalamullah, kalam-kalam yang begitu indah, yang dinukilkan, ditinggalkan, dikhabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang lidahnya di situ, mindanya ke lain, hatinya ke lain. Betul ke betul? Jadi bila mana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, satu perkataan yang begitu ringkas yang kita cuba tulis dalam diary kehidupannya kita. Kenapa sehingga pada hari ini hidup aku masih lagi tidak khusyuk? Sedangkan hashtag yang cuba saya bangunkan, khusyuk ni is real. Khusyuk is real. Satu benda yang reality, satu benda yang tuan-tuan boleh capai, satu benda yang pasti tuan-tuan boleh rasa, satu benda yang tuan-tuan boleh nikmati, satu benda yang tuan-tuan boleh layari, dan satu perkara yang best yang tuan-tuan boleh kecapi, dengan syarat kalau kita ada benda yang kedua ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa tak sabar nak dengar poin yang kedua? Kenapa solat aku masih lagi tak khusyuk? Kenapa hidup aku masih lagi tidak khusyuk? Type saya. Dah? Siapa yang tak sabar, siapa yang rasa tak sabar nak mendengar poin yang kedua, apa sebab? Apa sebab? Supaya bila mana sebab ini tuan-tuan makin faham dan tuan-tuan makin jelas, tuan-tuan akan cuba cari jalan. Tuan-tuan, setiap benda ni ada jalannya. Alhamdulillah, COVID-19
Sedangkan hadis jelas menyatakan likulli syai'in syifa. Tiap-tiap satu penyakit itu ada penawarnya. Tiap-tiap satu penyakit ada penawarnya. Tak kira lah vaksin ke apa ke, yang paling penting kita membenarkan kalam hadis Nabi SAW. Betul ke betul? Likulli syai'in syifa. Tiap-tiap sesuatu tu ada penawarnya. Jadi pada hari ini tuan-tuan, bila mana kita membahaskan berkenaan kenapa solat aku masih lagi tak khusyuk. Terima kasih Kak Norani Nasir. Sebelum daripada itu, seperti biasa tuan-tuan, benda yang saya takkan tinggalkan. Apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Dan ingat kali, setiap kali adab kita masuk live, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas niat dakwah. Itu sahaja. Atas niat dakwah. Kerana dakwah ini bermula daripada semua golongan. Bermula daripada semua pihak. Bermula daripada semua lapisan. Supaya apa? Supaya dengan niat kita, bila mana kita sama-sama melakukan dakwah, tuan-tuan, agak-agak best ke best, bila hidup kita ni sentiasa berada dalam satu circle, sembang dengan adik-beradik pun seronok bila faham kepada ilmu. Betul ke betul? Sembang dengan kawan-kawan pun seronok live kita bila faham kepada ilmu. Dan bagaimana diri kita ni, kita akan berasa stres, kita akan berasa sedih, kita akan berasa hiba bila kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang tak faham ilmu. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Bercakap atas dasar realiti, sahabat-sahabat yang berada di IG ni. Bercakap atas dasar realiti. Dua suasana yang berbeza. Pertama, kalau kita bersembang, berkawan dengan orang yang faham ilmu. Yang kedua, kita bersembang, bertemu, berkawan, berada pada circle orang yang tak faham ilmu. Maka macam mana keadaan kita berhadapan dengan situasi begini? Situasi yang berbeza. Maka begitulah tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita yang realiti ini. Maka ingat, kalian dan saya masih lagi belum terlambat. Jangan tuan-tuan sangka, Ustaz, puas dah, hari-hari saya tag nama dia. Ustaz, hari-hari saya tag nama dia. Puas dah, letih dah Ustaz. Tak pernah pun dia masuk program. Contoh. Tak pernah pun dia masuk program. Setiap pagi saya masuk live share. Setiap pagi saya masuk live share. Saya tag nama sahabat saya, adik-beradik saya, makcik saya, pak penakan saya, mak penakan saya, pak sabit, kepala sabit dan sebagainya. Lepas tu, tak pernah tengok pun Ustaz dia masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, agak-agak kita buat dakwah ni baru berapa hari? Sudah. Agak-agak kita buat dakwah ni dah berapa lama? Setahun? 2 tahun? 5 tahun? Tuan-tuan, kalau kita rasa apa yang kita dah buat sebelum ni tidak mendatangkan hasil, sepatutnya kita bukan going down. Ingat semua. Kalau apa yang kita dah buat sebelum daripada ini, kita merasakan tak mendatang hasil, sepatutnya apa? Tuan-tuan, pertingkatkan lagi. Boom. Pertingkatkan lagi kekuatan kita, kesungguhan kita, cara kita nak tag mereka. Kadang-kadang boleh jadi cara kita silap, cara kita menegur silap. Tapi tak dapat tidak, apa saya nak gambarkan ialah seronoknya hidup kita ni tuan-tuan, bila mana kita berada pada satu circle, semua faham kepada ilmu. Dan what you focus will expand. Kalau tuan-tuan tak fokus benda ni, boleh ke Ustaz? Keluarga saya jahil belaka lah. Ni. Itu yang tuan-tuan nak. Itu yang tuan-tuan dah dapat. Alah Ustaz, ni anak-anak saudara saya ni puas saya cadang dekat kakak-kakak saya. Hantarlah nak pergi pondok dan sebagainya. Semua menolak. Dia kata hantar pondok tak ada masa depan. Hantar pondok besok nak mengaji, nak makan apa? Hantar pondok besok nak kerja apa? Tuan-tuan berhadapan dengan situasi begini. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka tuan-tuan going down. Sabar tuan-tuan. Okey. Jadi kita kembali kepada perbicaraan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah dan atas nama kasih dan sayang Nabi. Terima kasih kepada Syida Osman. Pagi-pagi dapat 50 star dah ni. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tak tahulah tiba-tiba pagi ni Facebook bagi pula peluang saya untuk collect star. Tak tahu apa guna star ni tuan-tuan. Baik, sambung. Terima kasih Syida Osman. Baik.
Tuan-tuan, pada pagi ni kita nak sambung. Apakah perkara yang kedua yang merupakan faktor yang terbesar yang menjadi asbab punca kita masih lagi tak khusyuk? Dan ingat, bila mana kita bahas benda ni, jangan kita fikir Allah tu cara Allah Ta'ala, pengurusan Allah Ta'ala tu lain, dan cara kita mengurus hidup kita berbeza. Baik, anda dah sedia? Poin yang kedua, apakah punca ataupun asbab kenapa solat aku masih lagi tak khusyuk? Tulis. Poin yang kedua, tuan-tuan, bila mana aku tak ada ilmu untuk khusyuk. Simple saja. Tulis di ruangan komen. Siti Hanim, ahlan wa sahlan. Arabi, tekan belaka ni. Bila mana kita tak ada ilmu, tak tahu teknik untuk khusyuk, ilmu untuk khusyuk, cara untuk khusyuk. Sebagai contoh, tuan-tuan, sebagai contoh. Dah? Nak buka tayar. Tuan-tuan sedang bawa kereta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kemudian apa yang berlaku? Tayar pancit. Bila tayar pancit, tuan-tuan cuba nak tukar tayar sendiri. Tuan-tuan, maaf, tuan-tuan dah ada spana, tuan-tuan dah ada tempat pembuka tayar. Benda ni sering saya ulang dalam setiap kali program solah dan sebagainya. Orang yang dia cuba nak buat sendiri, maka dia tanya, tuan-tuan, hati dia, ni nak jack dulu ke atau nak longgarkan skru dulu? Cuba tuan-tuan jawab di ruangan komen. Sebab pengalaman saya 50-50. Dua-dua jawapan ni saya jumpa. Ada yang jawapannya betul, ada yang jawapannya salah. Simple saja. Tuan-tuan nak tukar tayar sendiri, tayar pancit tengah jalan ni, barang semua ada. Tuan-tuan nak jack kereta bagi naik dulu ke, atau tuan-tuan nak longgarkan skru dulu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuba jawab di ruangan komen. Baik, terima kasih Tungku Salihan. Okey? Kita dah jumpa jawapan yang pertama. Dia kata apa? Longgarkan skru dulu. Tu kata Arabi. Ya, sahabat kita yang berada di IG. Yang lain cuba jawab di ruangan komen. Sebab ringkasnya, tuan-tuan, saya menerima dua-dua jawapan. Ada yang kata jack dulu baru nak longgarkan skru. Tuan-tuan, jawapannya, kalau tuan-tuan jack dulu, kemudian baru nak longgarkan skru, sat lagi tak boleh longgar. Sebab tayar tu akan berpusing. Tayar tu akan berpusing. Bermakna longgarkan skru dulu, agak-agak bagi longgar, kemudian baru kita jack. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Begitu juga kehidupan kita. Bermakna tak dapat tidak. Bila sebut khusyuk ni, tuan-tuan, saya nak beri faham, bukan selama ni tuan-tuan tak ada ilmu. Tetapi tulis, tuan-tuan tak ada ilmu yang khusus untuk membicarakan bab khusyuk. Sebab khusyuk ni satu bab. Satu bab yang khusus. Sebagai contoh, boleh saya buktikan pada pagi ni. Saya buktikan satu kalam yang begitu realiti. Dan kalam ini kepada orang yang ada ilmu dan ada pengalaman, maka ilmu dan pengalaman dia ni, tuan-tuan, sering diungkapkan kepada orang yang lain. Sering diungkapkan kepada orang lain dengan harapan dia nak bagi faham betul-betul. Cuma sama ada sampai ke tidak metodologi itu, sampai ke tidak kefahaman itu cerita lain. Sebagai contoh, 4 perkara yang hanya diketahui oleh 4 orang. Ini cerita bab ilmu. 4 perkara yang hanya diketahui oleh 4 orang. Maknanya begini, saya nak cuba relatekan nasihat daripada Hatim Al-Asam ni dengan nisbah yang dikatakan ilmu. 4 perkara ni 4 orang je tahu, ataupun 4 golongan je tahu. Maknanya golongan yang lain tak tahu. Macam mana kita nak tahu ilmu ini? Sama ada kita mendengar daripada orang yang dah tahu, mendengar untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil maklumat dan kita amalkan. Atau tuan-tuan, ni siapa nak tahu atau ni cerita say hi. Atau kita sendiri mengalami ilmu itu.
Sebagai contoh semalam. Semalam Alhamdulillah kami baru selesai program interaktif Cinta Solat. Dan daripada 30 peserta yang mendaftar dalam program Zamrud, ada seorang tu hari tu waktu program coaching, personally coaching tuan-tuan, dia tak sempat. Dia tengah dengan kereta bersama suami dia ambil barang, tiba-tiba line tak okey. Tak apalah Ustaz, nanti kita sambunglah sesi lain. Semalam tuan-tuan, semalam kami Zoom pukul 6 petang. Ada seorang tercicir. Semalam kita selesaikan sesi Zoom lebih kurang 1 jam. Kita baiki takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam secara Zoom. Kemudian saya bantu dia apa lagi ilmu-ilmu dan teknik-teknik yang perlu dia lakukan untuk mencapai khusyuknya solat. Tuan-tuan, peserta ni merupakan orang Johor. Peserta ni merupakan orang Johor. Boleh saya puji sikit orang Johor ni? Kalau tuan-tuan suka terima pujian lah. Maaf tuan-tuan Orang Johor ni, sebab sejarah dulu, kebanyakan mufti-mufti yang mentadbir negeri Johor ini merupakan para habaib, orang-orang yang alim, para habib. Sejarah mufti-mufti yang mentadbir di negeri Johor. Maka dari dulu ni tuan-tuan, kitab Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani memang antara kitab yang dipelajari di seluruh Johor. Betul ke betul orang Johor? Boleh jawab? Boleh tolong benarkan? Kitab Matla' ni dipanggil Matla'ul Badrin atau bahasa mudah kitab Matla'. Memang kitab yang dipelajari di negeri Johor. Jadi boleh kata orang Johor ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada adat soal agama ni boleh kata okey lah. Tahniah, tangkap Zakhiri. Jadi boleh kata orang Johor ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim, boleh kata agama ni kira okey lah. Sekadar nak melepaskan diri sendiri. Kemudian apa yang berlaku? Peserta saya ni orang yang dah berumur 40 tahun. Berapa umur dia tuan-tuan? Ramdan, ahlan wa sahlan. 40 tahun. Dengan apa yang dia belajar dulu, kemudian proses yang dia lalui sehingga umur dia mencapai 40 tahun, dengar dengan baik. Dengan apa yang dia belajar dulu, orang Johor kitab Matla' ni mengaji. Boleh kata khatam Matla'ul Badrin. Antara kitab fiqah dalam bahasa Jawi yang besar, itu kitab Matla'. Okey. Dengan apa yang dia belajar dulu dan apa yang dia lalui selama hampir sampai umur dia 40 tahun tuan-tuan, maaf, selama ni dia tak nampak jalan untuk khusyuk. Allahu Akbar. Ni saya kata ilmu ni pentingnya ilmu. Dia tak nampak jalan. Bukan dia kata dia tak nak, dia nak untuk khusyuk. Dan tuan-tuan, khusyuk ni satu impian setiap manusia, betul. Dan saya ulang balik, jangan tuan-tuan sempitkan khusyuk semata-mata pada solat. Maaf. Dan anda yang berniaga nak khusyuk, anda yang buat bisnes nak khusyuk, yang buat forex nak khusyuk. Tak usah cerita hukum lah, tu cerita lain. Dan yang mendandan nak khusyuk, yang gunting rambut, apa kerja kita nak buat kita nak khusyuk? Betul ke betul? Okey. Maka dia kata apa Ustaz? Selama hampir umur saya 40 tahun, dia bukan tak, dia tak nampak jalan dengan technical, praktikal yang dia amalkan selama ini. Kemudian Alhamdulillah, bukan sebab saya, dia yang Allah Ta'ala pilih untuk masuk dalam program interaktif Cinta Solat. Maka dia dah belajar program tu selama seminggu. Maaf tuan-tuan, ICS dah tak ada dah, lambat lagi. Lambat lagi. Kemudian dia belajar, masuk pula sesi Zoom dan sebagainya. Maka semalam bila bersembang dengan dia, saya tanya satu perkataan saja. Maizatul, betul? Nama dia Nur Maizatul. Saya kata, Nur Maizatul, jawab dengan ikhlas sebab Nur Maizatul ni orang Johor. Saya suka orang Johor ni sebab apa? Mengaji kitab ni bagus. Soalan saya is very simple. Adakah Nur Maizatul yakin khusyuk itu Nur Maizatul boleh dapat? Dia jawab. Dia kata, Ustaz, memang saya confident dan saya yakin. Bermakna dia confident dan dia yakin boleh capai. Bila nak capai tu cerita lain. Sebab apa? Semalam kita dah belajar tentang mindset. Yang hari ni kita nak belajar ilmu. Sebab apa? Ustaz, yang saya seronok dengan program Ustaz ni sebab ada metod, ada susunan. Dia panggil ada teknik-teknik dan cara-cara. Yang saya confident Ustaz, kalau saya buat teknik-teknik ni, saya boleh mencapai kepada khusyuk solat. Jadi,
Maka tak salah. Kenapa saya nak bangunkan pada tahun 2021 ni hashtag yang begitu powerful, khusyuk is real. Terima kasih dan pada syllabus. Dah? Khusyuk is real. Benda ni reality. Benda ni reality. Cuma selama ni tuan-tuan tak dipupuk, tuan-tuan tak disemai, tuan-tuan tak diajar, dan tuan-tuan tak ada ilmu. Dah? Nanti tunggu saya akan keluarkan video tu. Nanti saya akan minta admin untuk bantu kita potong balik. Dah? Saya akan bawa keluarkan rakaman normalizator tu. Tuan-tuan dengar daripada pihak dia sendiri. Dia cerita macam mana ekspresi dia. Allah Ustaz, saya seronok sangat. Sebab dengan metod yang Ustaz susun, silibus yang Ustaz susun, ni kita nak masuk program solat. Solat itu mudah. Maka dia makin confident. Dia makin jelas. Dia kata khusyuk ni benda yang memang boleh capai. Tuan-tuan, bila tu cerita lain. Dah? Jangan nak sembang lah bab bila. Yang penting kita tahu kita ada ilmu. Sebagai contoh, 4 perkara yang hanya diketahui oleh 4 orang. Berkata Hatim Al-Aqsam, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya. Yang ni ilmu ni bagus. Hari ni kita muhasabah sekejap. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Wal'afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'. Wasihatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Walhayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Habis. Okey. Berkata Hatim Al-Aqsam, tulis di ruangan komen, tuan-tuan ambil ilmu ni dan muhasabah yang tadi. Silakan Tengku Salihan. Ada urusan, silakan ahlan wa sahlan bik. Ambil ilmu ni dan kaitkan dengan tadi. Minta maaf tuan-tuan, selama ni saya suap tuan-tuan bagi makan. Sekarang ni dah. Saya cuba nak menggunakan satu metod yang baru. Saya nak suruh tuan-tuan masak sendiri dan dia lebih feel. Baik. Kata Hatim Al-Aqsam, 4 perkara yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang. 4 benda ni takkan orang tahu. Bermakna kita takkan tahu nilai dia melainkan 4 orang sahaja. Saya confident tuan-tuan akan membenarkan kalam ini. Tulis yang pertama, asyababu, iaitu pemuda. Jiwa muda, la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Tulis, yakni jiwa muda yang nilainya hanya diketahui oleh orang yang tua. Dah. Asyabab, pemuda-muda ni, jiwa muda ni jiwa muda ni takkan diketahui nilainya melainkan siapa? Oleh asyuyuh, orang yang tua. Betul ke betul? Dia dah tua baru dia tahu nilai waktu muda dulu. Ruginya aku tak belajar. Dah. Ruginya aku dulu tak belajar betul-betul. Bermakna saya nak cerita ilmu ni, yang ni satu ilmu yang betul-betul berlaku dalam life kita, kehidupan kita, iaitu berkenaan penyesalan. Rugi dulu waktu muda tak belajar. Rugi dulu waktu muda tak buat betul-betul. Rugi dulu waktu muda tak bersungguh. Sebab apa? Sebab nilai waktu muda tu dia tahu bila dah tua. Dah? Jiwa muda tu dia dah tahu nilainya bila dia dah tua. Dan berkenaan perkara ni, berpuluh-puluh ayat Al-Quran Allah Ta'ala nukilkan bagaimana manusia minta kepada Allah, ya Allah sekejap je nak patah balik, sekejap je kau kembalilah kami dekat, sekejap je kami nak buat taat, nak buat kebaikan lah tuan-tuan. Ni contoh. Jadi maknanya kepada yang maaf saya sebut, kepada yang dah berumur, nak sebut yang tua ni rasa macam tak, dia panggil kurang adab. Dah, kepada mereka yang dah veteran, yang dah rasa dah berumur, benda ni kan satu perkara yang kita nilai, yang kita dah rasa sendiri. Menyesal waktu muda tak belajar sungguh-sungguh. Dah, dulu waktu duduk di Johor, orang Johor lah, menyesal dulu tak mengaji kitab matlak ni betul-betul. Sekarang ni baru rasa penyesalan, banyak ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Jadi maknanya, cuba bayangkan bila kita ambil tu sebagai satu benda nak muhasabah, bila kita ambil itu sebagai perkara yang kita nak koreksi diri kita, bayangkan, dah, macam mana, apa yang perlu aku buat sekarang? Apa yang perlu aku buat sekarang? Dah, contoh paling mudah, apa yang aku perlu buat sekarang? Macam contoh, hamba bulan depan kita ada program solat itu mudah.
Solah tuan-tuan. Solah ni satu event, program yang berlangsung 100% secara online. Bagaimana saya nak bantu tuan-tuan dengan satu quote saja. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Okey, cerita bab nilai. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan boleh solat sebagaimana cara Nabi SAW. Jawab di ruangan komen. Nak cerita nilai. Belum kata buat tindakan. Soalannya ialah jawab di ruangan komen. Adakah tuan-tuan percaya, sahabat yang berada di IG? Adakah kalian percaya kalian boleh solat sebagaimana solat yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Jawab di ruangan komen. Bila dah timbul jawapan yang pertama, barulah keluar jawapan yang kedua. Apakah cara? Apakah tindakan? Macam mana solusi? Macam mana cara nak selesaikan masalah ni? Jawab sekejap di ruangan komen. Nanti saya akan bantu tuan-tuan dengan hadis. Adakah tuan-tuan betul-betul boleh capai atau sangkaan saja? Sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Waalaikumsalam Razali Haji Sian. Baik, sambung tuan-tuan. Hazila percaya. Makngah percaya. Terima kasih our circle kita yang senantiasa saya support kalian. Baik, jadi maknanya kalau kalian percaya, kita pergi pula kepada next step. Apakah tindakan ataupun ilmu kita hari ni kita cerita bab ilmu. Macam mana aku boleh ada ilmu untuk aku solat cara Nabi? Simple saja. Simple. Tuan-tuan nak tak saya share? Contoh paling mudah. Contoh. Jari. Mengaji pondok berbelah tahun konon alim tapi jahil. Saya lah, bukan tuan-tuan. Mengaji pondok belasan tahun konon alim walhal jahil. Dah? Dulu saya kalau angkat tasyahud ni straight macam ni, straight. Dulu waktu alim dulu, sekarang ni jahil. Dulu waktu alim. Dah? Kemudian saya tak ambil cara dan saya tak ambil pendekatan yang realiti. Bila saya mengaji, banyak guru-guru saya belajar di Johor, Tuan Guru Haji Nazaruddin angkat tahiyat macam ni. Macam ni. Dah? Waktu saya belajar di Pondok Siliau arwah Tuan Guru Haji Ali tak sempat sebab waktu tu Tok Guru dah uzur. Waktu saya belajar di di Thailand bersama Baba Daud. Dah? Dia angkat tahiyat begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sangka, saya sangka budak, dah? Kenapa angkat buat lebih kurang macam ni? Saya belajar di Aceh bersama Abu Ya Amran Wali. Abu Ya Amran Wali angkat tahiyat begini. Dah? Tahiyat begini. Dia bengkok. La ilaha illallah. Waktu tu saya budak sombong. Ni realiti ni. Dah? Nilai waktu muda, kita tak ambil pendekatan, dah tua baru menyesal. Sombong. Tak nak mengaji dengan bersungguh. Lepas tu bila mengaji banyak lagi tuan-tuan. Sebab dulu kita tak mengaji khusus bab solat. Sebab kita mengaji banyak kitab. Dah? Bila saya banyak buat event pro solat dan sebagainya, kita mengaji khusus bab solat. Rupa-rupanya tuan-tuan, memang cara Nabi angkat tahiyat begini. Dia tak straight, bengkok sikit. Dah? Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita bawa hadis. Mana buku solah yang kita akan gunakan dalam program yang akan berlangsung pada bulan Mac nanti. Dah? Ada hadisnya. Ni, Nabi angkat macam ni. Dan dibengkokkan sedikit. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tuan-tuan, ilmu ni mahal. Dah? Sepatutnya tuan-tuan kena attend program, baru boleh belajar bab ilmu ni. Tapi tak apalah, hari ni kita beri percuma. Sebab ilmu ni bukan percuma. Ilmu ni berharga, ilmu ni bernilai tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya saya seronok nak cerita. Sebab apa? Saya melalui fasa penyesalan. Dah? Betul kata Hatib Al-Asam. La ya'rifu asyababu. Pemuda ni, dia takkan tahu kederat dia melainkan tua besok. Waalaikumsalam Nurli Dahlin. Siapa dapat sesuatu hari ni? Jelas? Okey, terima kasih. Ni. Dalam buku Praktikal Solat Sempurna. Dalam ni ada hadis. Nabi kalau angkat tahiyat yang kita akan gunakan untuk belajar solah nanti, ni angkat macam ni sikit je. Jelas? Jadi start hari ni, tak usahlah
dipanggil apa? Belagak sombong macam saya. Janganlah belagak sombong macam saya dulu. Saya dulu. Angkat tahiyat straight. Asyhadu alla straight. Oh, konon power lah. Lah. Dah? Macam mana cara nak join program solat? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa, nanti admin kami tag dekat bawah. Baik, sambung. Yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Tulis di ruangan komen. Ustaz nak beli buku tu how? Kalau buku ni nak beli di Shopee boleh. Dah? Di Shopee boleh. Tapi kalau kalian attend program online, sebab maaf tuan-tuan, maaf, beli buku ni belum tentu baca. Mengaku tidak? Sayalah. Beli buku ni belum tentu baca. Tapi Alhamdulillah kami dah buat event solah ni hampir 4 kali. Berapa kali dah? Hampir 4 kali. Dan kami mengkhatamkan dalam masa 2 hari. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Dah? Kalau baca, tuan-tuan fikir sendiri macam mana cara Nabi solat ni. Tapi kalau ditunjukkan, dah, dengan kita bawa pula para-para ulama, para-para asatizah yang duduk dengan para-para habaib. Mudah-mudahan kalian jelas. Baik, sambung. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul balak. Tulis yang kedua. Kita hari ni cerita bab ilmu. Yang kedua, kebahagiaan. Nilainya hanya diketahui oleh orang yang ditimpa bencana. Tulis di ruangan komen. Bahagia ni, dah, satu nilai yang best. Best lah bahagia. Tapi bila kita rasa nilai bahagia tu? Bila kena bala. Bila diuji. Dah? Contoh paling mudah. Tuan-tuan, saya suka ulang ayat ni. Dah? Saya suka ulang ayat ni. Kita lupa tuan-tuan, apa situasi yang kita berada merupakan ujian. Contoh, kita kahwin dapat suami baik. Dah? Dapat suami yang tak ada perempuan simpanan. Contoh, handphone dia bila-bila masa kita boleh buka. Dah? Akhlaknya baik, selalu pergi surau. Lepas tu pula diberi zuriat yang baik. Kita syukur kepada Allah, diberi keluarga yang baik. Tuan-tuan, maaf, dalam ilmu tasawuf, diberi suami yang baik juga merupakan ujian. Dilahirkan anak-anak yang baik, ujian. Diberi staf yang baik, ujian. Saya buka pondok, didatangkan pelajar yang baik, ujian. Kita nampak kalau datang pelajar yang tak baik, barulah ujian. Macam mana aku nak jaga budak-budak ni? Tak. Apa jua merupakan ujian. Okey. Maka tuan-tuan, cerita bab nilai tadi, nilai kebahagiaan itu, tuan-tuan tak akan rasa waktu bahagia. Betul ke betul? Nilai waktu bahagia tu, tuan-tuan tak akan rasa waktu bahagia. Tuan-tuan akan sedar nilai itu bila mana ditimpa bencana. Dah? Ditimpa musibah. Kena musibah, berlaku perceraian, berlaku pergolakan di rumah tangga, terkenang balik. Allah, seronoknya waktu dulu. Waktu tu kita baru nampak nilai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maknanya, bila kita melalui satu fasa, samalah juga dengan khusyuk solat. Hashtag kita mudah, khusyuk is real. Kenapa tuan-tuan tak pernah rasa benda ni? Sebab tuan-tuan tak pernah melalui fasa ni. Tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan tak ada teknikal, tuan-tuan tak ada kaedah, tuan-tuan tak ada guardian, tuan-tuan tak ada guru, tuan-tuan tak ada mentor yang nak bantu tuan-tuan, mursyid dan sebagainya. Fasa tu kita tak lalui. Maaf, atau bahasa paling mudah, tuan-tuan masih lagi selesa dengan keadaan tuan-tuan. Alah, tak apalah, cukup solat 5 waktu, cukuplah. La ilaha illallah. Waktu diuji besok, baru kita akan sedar. Dan macam mana aku nak minta dengan Allah Ta'ala ni, solat aku pun lebih kurang. Waktu tak diuji, kita solat sebagaimana biasa. Sebab apa? Kita rasa solat pun macam tu. Solat macam ni pun Tuhan dah bagi rezeki. Betul. Solat macam ni pun Tuhan dah bagi kerja. Solat dah macam ni pun okeylah, Tuhan tak bagi bala. Solat macam ni pun okeylah, duit cukup makan. Dah solat macam ni pun okeylah. Dah, apa lagi yang aku nak? Sudah. Tengok. Pembunuh manusia itu bila mana dia berada pada tahap selesa. Betul kata Hatib Al-Aqsam. Dia kata, bila kita diuji dengan bala, baru sedar nilai bahagia. Betul? Maknanya, waktu tuan-tuan tak kena bala, tuan-tuan tak nampak nilai solat tu macam mana. Simple je.
tulis di ruangan komen. Waktu aku sedang seronok sekarang ni, sebelum aku diuji dengan bala, tuan-tuan tak nampak nilai solat tu bagaimana. Dan bila mana kalian diuji dengan bala, baru sedar. Aku nak berdoa dengan Allah Ta'ala pun rasa doa macam tak makbul. Baru tahu nilai tu bagaimana. Tengah-tengah sakit ni, nak solat macam mana ni? Baru tahu. Tak ada ilmu. Dia tahu, baru tahu ketika itu. Nilai dia tak ada. Jelas? Itu poin yang kedua. Baik. Yang ketiga, sambung. Wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tulis. Yang ketiga apa dia? Sihat. Nilainya hanya diketahui oleh orang yang sakit. Tulis tuan-tuan, tulis. Dah? Sihat. Waktu sihat, kita tak sedar kita diuji. Tulis kalam ni. Waktu sihat, kita tak sedar kita diuji. Dan kita tak bersyukur pun dengan nilai sihat yang Tuhan bagi. Dah? Bila mana sakit, ketika itu baru sedar, ya Allah, seronoknya dulu waktu sihat boleh berjalan, waktu sihat boleh pergi luar negara, waktu sihat boleh pergi vacation, waktu sihat boleh hiking, waktu sihat boleh naik bukit. Dah? Dia terkenang nilai sihat tu. Dia terkenang balik. Waktu itulah baru dia terasa, Allah, dulu kalau aku buatlah sungguh-sungguh, dah? Nescaya banyak peningkatan aku boleh capai. Maknanya simple je hidup kita ni tuan-tuan. Hari ni cerita berilmu kan. Bermakna nilai sesuatu sihat itu, kita akan betul-betul tahu bila mana sakit. Samalah dengan solat. Hari ni kita tak sedar solat macam biasa. Sebab apa? Sebab kita belum lagi diuji. Belum lagi sakit. Dah? Yang ketika itu bila sakit berkaitan dengan doa. Nak tahu doa tuan-tuan power ke tak power, tengok waktu sakit lah. Dah? Waktu tu malu, ya Allah, aku nak berdoa pun segan. Sebab apa? Doa ilmu tak ada. Doa adab tak ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, akhir sekali yang keempat. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al mauta. Tulis yang keempat. Apa dia? Bermula hidup itu, nilai pentingnya hidup hanya diketahui oleh orang-orang yang mati. Tulis di ruangan komen. Nilainya hidup hanya kita tahu bila dah mati. Dah mati baru sedar, Allah, rugilah kalau waktu hidup aku tak buat sungguh-sungguh. Baru menyesal. Dah? Dulu Ustaz Irwan ada buat program solat. Dah? Alah, dah solat pun Tuhan dah bagi rezeki. Kan? Berasa selesa dengan level yang ada. Dah solat pun setakat hari ni. Sedangkan tuan-tuan, kalau hidup kita rasa nak upgrade, kalau meniaga kita nak upgrade, pakaian kita nak upgrade, maaf tuan-tuan, solah ni tak pernah pun kita berasa kita nak upgrade. Sedangkan, tulis di ruangan komen. Kalau saya sebut benda ni, kalau tuan-tuan tak terasa nak upgrade lagi, tuan-tuan takkan faham nilai-nilai yang kita bahas tadi. Khusyuk ni ada 7 level. Tak payah sembang lah khusyuk level yang ke-7. Dalam ICS kita ajar level yang sampai ke-7 ni tuan-tuan. Tapi kalau level yang pertama tuan-tuan tak tahu, agak-agak perjalanan khusyuk tuan-tuan dekat ke atau makin jauh atau terlalu jauh. Ni kata ilmu ni. Sama cerita bab nilai tadi. Nilai hidup, bila orang tu mati baru dia tahu. Allahu Akbar. Dah? Menyesal dulu waktu hidup tak buat sungguh-sungguh. Menyesal dulu waktu hidup tak banyak buat kebaikan. Menyesal dulu waktu hidup tak bersedekah banyak-banyak. Menyesal dulu waktu hidup tak tak beri banyak-banyak. Sebab apa? Dah mati baru tahu nilainya hidup. Jadi di sini, apa yang telah saya buktikan dengan fakta yang begitu jelas daripada Hatim Al-Aqsam rahimallahu ta'ala, kita ni akan sedar sesuatu, sesuatu nilai bila mana kita melepasi sesuatu ujian. Saya ulang balik apa dia? Nilai muda takkan kita tahu bila tua. Dah tua baru tahu muda tu macam mana. Yang kedua, nilai sihat takkan kita tahu melainkan bila sakit. Betul? Yang kedua, nilai bahagia, nilai bahagia kita takkan tahu melainkan kita ditimpa balak dan bencana. Yang ketiga, nilai sihat kita takkan rasa waktu sihat tak bersyukur,
tak mengaji sungguh-sungguh, tak ambil manfaat, melainkan waktu sakit barulah nak cari jalan. Yang keempat, nilai hidup kita takkan tahu illal mauta, melainkan mati. Jadi proses ini berjalan pada kehidupan kita tuan-tuan. Maka carilah nilai-nilai yang baik, rasalah bila mana kita melalui fasa-fasa begini, tuan-tuan akan dapat satu maklumat yang begitu jelas, yang begitu nyata, yang akhir sekali sama ada menimbulkan kesyukuran atau menimbulkan penyesalan. Jadi secara ringkas, apa saya nak bagi faham, khusyuk is real. Hashtag yang saya cuba bangunkan pada 2021 ni tuan-tuan. Hari ni kita belajar apa? Kenapa sehingga hari ni aku masih lagi tak khusyuk solat? Jawapannya mudah, aku tak ada ilmu. Aku tak tahu nilai dia. Bila tak tahu nilai dia, maka kenapa tak tahu nilai? Sebab tak ada ilmu. Macam tadilah, dah tua baru tahu nilai waktu muda. Dah sakit, waktu baru tahu nilai sihat. Dah diuji, baru tahu nilai bahagia. Dah mati, baru tahu value ataupun nilai ketika hidup. Sama juga hidup kita, solat dan sebagainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kesimpulan, khusyuk ni satu benda yang tuan-tuan boleh capai. Saya tak nak mengiyakan tuan-tuan. Saya nak benda ni, kalam ni keluar daripada lidah tuan-tuan sendiri. Selepas tuan-tuan belajar, selepas tuan-tuan praktikal, mengalami dan merasai sendiri yang dikatakan khusyuknya solat yang sehingga dibawa pada kehidupan. Sebab tu saya nak jemput tuan-tuan, dan bagi tuan-tuan yang nak dibantu atau tuan-tuan ada kawan, saya lebih suka tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kawan yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh recommend dia. Aku solat aku dah okey dah. Tuan-tuan lah semua yang sedang melihat live hari ni, tuan-tuan dah okey, tak tahu. Tapi yang tuan-tuan rasa ada orang yang lain perlu dibantu, why not? Kenapa aku nak belajar solat tak? Solat cara Nabi. Kita menggunakan buku ni, kita akan baca A to Z sampai khatam. Program solat bukan first time, kita buat fully online, 100% online. Maaf, tuan-tuan kalau nak beli buku ni kami tak jual, di Shopee ada. Di Shopee ada jual. Tapi beli boleh, nak baca belum tentu. Dan insya-Allah Allah Taala dah izinkan kami dah buat program selama 4 kali solat, dan ini solat kali yang kelima tuan-tuan kalau saya tak silap. Kami baca kitab ni khatam daripada A to Z, dan ditunjuk contoh bagaimana solat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bantu saya. Program ni bukan untuk tuan-tuan, bukan untuk tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dah bagus dah. Tuan-tuan solat dah okey dah. Ini untuk tuan-tuan yang kenal orang lain. Sahabat ke, saudara ke, adik-beradik ke, sepupu sepapak ke, yang kenal orang lain, yang tuan-tuan boleh recommend dia, nak tak belajar solat? Tak apa, makna sponsor. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan untuk mencapai pada level yang lebih baik. Okey? Jadi ma'assalamah liqa. Kita bertemu pula pada esok. Hashtag Santapan Rohani. Poin yang ketiga, kenapa hidup aku, kenapa solat aku masih lagi belum mencapai kepada martabat khusyuk. Wallahu a'lam. Ma'assalamah liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.